Assalamualaikum warahmatullahi murid-murid. Hari ini mata pelajaran akidah kita akan sambung tajuk beriman kepada kitab. Yang lepas Ustaz dah terangkan mengenai wajibnya kita percaya dengan kitab dan beriman dengan kitab. Ada berapa kitab? Ada 4 kitab, Zabur, Taurat, Injil dan Al-Quran. Okay. Hari ini kita sambung mengenai kitab yang perlu kita pegang, kitab yang Allah turunkan untuk umat Islam, iaitu Al-Quran. Kitab terakhir sekali dan kitab Al-Quran. Okey, kita tengok mengenai kelebihan Al-Quran. Apa dia kelebihan Al-Quran? Yang pertama, Al-Quran merupakan mukjizat terbesar Nabi Muhammad SAW. Mukjizat yang terbesar. Mukjizat ni maksudnya macam satu kelebihan lah, yang ada pada Nabi. Yang kedua, isi kandungan Al-Quran terpelihara daripada sebarang penyelewengan sehingga hari kiamat. Al-Quran ni, segala apa yang diceritakan dalam Al-Quran akan dipelihara oleh Allah. Tak ada siapa boleh buat penyelewengan ataupun ubah isi Al-Quran. Seterusnya, Al-Quran memansuhkan syariat-syariat yang terdahulu yang terdapat dalam kitab-kitab sebelumnya. Kita ada 4 kitab tadi. Okay, bila turunnya Al-Quran, kitab-kitab lain semua dah tak terpakai. Kita ikut apa yang Al-Quran katakan, apa yang ada dalam Al-Quran. Kemudian, syariat dalam Al-Quran syumul dan lengkap sesuai untuk semua manusia di alam ini. Syumul ni maksud dia lengkap, daripada segi apa? Ibadah, jual beli, perhubungan, contoh kahwin, jaga anak macam mana, semua ada dalam Al-Quran. Semua dah diberitahu dalam Al-Quran. Okey, ini kelebihan Al-Quran. Seterusnya, kita tengok muka surat seterusnya. Sambungan tadi, sambungan kelebihan dia. Al-Quran menjadi penawar dan ubat kepada penyakit. Ada doa, bila kita demam ada doa dia. Bila kita sakit sendi ada doa dia dalam Al-Quran. Jadi kita kena kaji lah. Kemudian Al-Quran sesuai untuk semua zaman dan tempat. Al-Quran ni sampai bila-bila sesuai. Bahasa Al-Quran adalah bahasa Arab yang diguna pakai sepanjang masa di seluruh dunia dan menjadi bahasa syurga. Dalam Al-Quran bahasa Arab, dan bahasa Arab ni lah bahasa yang kita guna dalam syurga nanti. Sebab tu kita kena cintakan bahasa Arab. Gaya bahasa Al-Quran sangat indah dan tidak mampu ditandingi oleh mana-mana penyair Arab sekalipun. Dulu ada pernah satu ketika penyair Arab nak cuba menandingi bahasa Al-Quran, tapi tak boleh. Sebab bahasa Al-Quran ni memang satu bahasa yang sangat indah. Okey, seterusnya kita tengok muka surat sebelah. Faedah beriman dengan kitab Allah Subhanahu Wa Taala. Apa faedah dia bila kita beriman dengan Al-Quran? Okey, pertama, patuh kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita beriman dengan Al-Quran, kita percaya dengan Al-Quran, kita ikut apa yang Al-Quran perintah segala dalam Al-Quran tu, insya-Allah kita akan patuh kepada perintah Allah. Kemudian, takut untuk melakukan kejahatan, sentiasa berada dalam lindungan Allah, suka membuat amalan kebajikan, rajin berusaha, sentiasa ingin memajukan diri, boleh menjadi syafaat semasa di mahsyar kelak. Okey, syafaat ni apa? Syafaat ni maksudnya
pembantu untuk kita masuk syurga. Itu dia maksud syafaat. Al-Quran, jika kita percaya dan beriman dengan Al-Quran, kita ikut apa yang Al-Quran suruh dan kita tinggalkan apa yang Al-Quran larang, maka Al-Quran ni mampu menjadi syafaat semasa di mahsyar nanti. Kita tanya dia, Al-Quran akan tolong kita. Itu dia antara faedah beriman dengan kitab Allah. Seterusnya kita tengok akibat tidak beriman dengan kitab Allah Subhanahu Wa Taala. Apa jadi kalau kita tak beriman dengan Al-Quran ni, kita tak percaya dengan Al-Quran ni, kita tak percaya isi kandungan Al-Quran ni, apa yang jadi? Ini akibat-akibat dia lah. Akan dikutuk oleh Al-Quran di akhirat kelak. Al-Quran akan kutuk kita, tak akan bantu kita untuk masuk syurga. Kemudian tidak mendapat rahmat Allah, suka menyalahkan orang lain, tiada pedoman hidup, malas berusaha, hasad dengki, bangga diri. Ini antara keburukan kalau kita tak percaya dengan Al-Quran. Seterusnya, dan yang terakhir untuk hari ini, kesan beriman dengan kitab Allah Subhanahu Wa Taala. Apa dia kesan kalau kita beriman dengan kitab Allah ni lah, Al-Quran? Apa kesan dia? Yang pertama, mampu menanam sikap suka membaca Al-Quran dalam kehidupan seharian. Kalau kita beriman, kita akan suka baca Al-Quran. Sebab apa? Dalam Al-Quran tu macam-macam benda indah yang kita boleh dapat. Sebab tu kena baca dan kemudian faham. Kemudian dapat mengamalkan sifat-sifat mahmudah seperti hormat dan taat kepada ibu bapa. Bila kita beriman dengan Al-Quran, kita percaya dengan Al-Quran, kita ikut apa yang Al-Quran arahkan, kita akan buat baik kepada ibu bapa. Salah satu contoh je lah. Kemudian dapat memahami dan mempelajari isi Al-Quran dan sebab-sebab ayat itu diturunkan. Kalau kita rajin baca Al-Quran, kemudian rajin baca maksud dia, banyak benda yang kita boleh belajar daripada Al-Quran tu je. Kemudian semua manusia boleh menerima syariat dan melaksanakannya. Bila kita dah baca Quran, faham Al-Quran, maka kita boleh laksanakan apa yang Allah suruhkan, apa yang Allah suruh, dan kita boleh tinggalkan apa yang Allah larang. Okay. Di sini ada satu persoalan ditinggalkan. Kenapa manusia perlukan kitab? Mengapa manusia memerlukan kitab? Okay, jawapan dia, manusia memerlukan kitab sebagai panduan untuk hidup sempurna. Dan manusia ada kelemahan dan perlu dibimbing. Manusia ni memang satu makhluk yang mana mesti dibimbing. Kalau tak, kita akan buat benda tak baik lah, akan sesat. Mesti dibimbing. Jadi salah satu perkara yang boleh membimbing kita ialah kitab, dan kitab itu ialah kitab Al-Quran. Okay, itu sahaja untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.